Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Akmal, nombor matriks 23 DRM 18F2045. Pada hari ini saya akan mengupas sedikit sebanyak pengetahuan saya berkenaan dengan topik yang diberikan oleh Puan Nurhayati berkenaan dengan Aku Hamba dan Khalifah Allah di muka bumi. Hakikatnya, manusia sebagai hamba Allah bukanlah satu penghinaan ataupun kehinaan kepada golongan manusia. Sebaliknya, gelaran hamba Allah adalah yang paling tinggi martabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quran bahawa gelaran itu diberikan juga kepada Nabi dan Rasul. Kehambaan diri manusia kepada Allah adalah kemuliaan, keanggulan dan kekuatan. Kehinaan yang paling hina ialah kehambaan manusia di antara manusia dan juga makhluk sesama sendiri. Manusia sebagai hamba Allah dilantik menjadi khalifah dan pelantikan tersebut adalah kerana kelayakan manusia untuk memegang jawatan tersebut. Antara kelayakan tersebut adalah di antara hamba-hamba Allah, manusia adalah yang paling hampir dan paling tepat untuk memegang jawatan tersebut. Khalifah adalah satu keistimewaan yang diberikan kepada golongan manusia tetapi tidak diberikan kepada golongan malaikat. Jauh lagi diberikan kepada jin. Maka jelaslah bahawa bukan setiap hamba Allah itu layak untuk memegang jawatan tersebut. Maka jelaslah bahawa tidak semua hamba Allah itu layak untuk menjadi seorang khalifah. Tetapi tidak semua manusia juga layak untuk memegang jawatan khalifah. Walaupun secara teorinya manusia adalah yang paling layak untuk menjadi seorang khalifah, namun dari segi konsep, manusia yang layak dan berhak menjadi seorang khalifah adalah manusia yang melaksanakan konsep kehambaan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam 4 ciri, iaitu akidah, akhlak, ibadah dan yang paling penting, syariat. Khalifah mempunyai sifat al-siyadah yang membawa maksud ketuanan. Namun, tugas ini bukanlah satu keistimewaan kepada golongan khalifah dalam menjalankan tugas. Tetapi, sifat ini hanyalah sekadar panduan ataupun jalan agar manusia melaksanakan tugas khalifah. Sekiranya sifat ini disalah erti dan disalah guna oleh golongan-golongan manusia yang kecil dan hina, maka manusia itu tidak lagi lulus sebagai khalifah, tetapi manusia itu diklasifikasikan sebagai menentang, melawan dan derhaka kepada Allah. Alangkah kecilnya manusia untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Menepati hakikat tadi, jelaslah bahawa manusia memerlukan ilmu sebagai panduan, dan jelas sekali bahawa Al-Quran adalah satu-satunya sumber rujukan bagi golongan-golongan manusia menjalankan tugas sebagai khalifah. Antara kompas panduan yang perlu dipelajari oleh umat manusia adalah: yang pertama, ilmu berkenaan dengan alam ghaib; yang kedua, ilmu berkenaan dengan alam fizik dan metafizik; dan yang ketiga, ilmu tentang pencipta alam. Ilmu yang dituntut bukanlah semata-mata kefahaman dan maklumat sesuatu perkara, malah ianya hendaklah digunapakai bagi mencerminkan kewajaran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dan Allah sebagai pencipta. Dalam pemerintahan, khalifah mestilah memikul tanggungjawab tanpa keraguan dalam membuat keputusan berlandaskan hukum Islam. Sebagai khalifah, manusia tentunya akan melakukan perubahan bersama perkembangan tamadun dunia dari semasa ke semasa. Perubahan tidak boleh tergelincir daripada landasan kesejahteraan serta perlu mempunyai ciri-ciri akidah dan akhlak jauh berbeza daripada perubahan lain di dunia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 162 yang membawa maksud: sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam.
Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada topik Aku hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini ialah manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah pemberi manusia banyak kelebihan berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Khalifah juga perlu sentiasa mengingati bahawa mereka memikul satu tanggungjawab yang sangat besar di sisi Allah. Mereka perlulah kuatkan diri agar sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir, mereka hendaklah rendah diri serta mendekatkan diri dengan pengikut-pengikut mereka dan bertimbang rasa serta melakukan segala keputusan dengan adil bagi menyelesaikan segala masalah. Akhir kata, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.